tak dinafikan, memang dalam fatwa Yusuf Al-Qaradawi pun menyebutkan umrah dan haji yang paling afdal yang kali pertama tu. Manakala yang berikut-berikutnya tu hanya menjadi sunat sahaja, dan lebih aula dari sudut dia punya keutamaan dia lebih kepada untuk membantu orang-orang yang lain. Sebab itu kalau ibu-ibu baca dalam Quran, Allah sebut dalam satu ayat Allah Muhammad surah sekejap saya ingat. Saya tengok balik. Surah tu dalam surah surah tu berada di surah yang juz'u amma. Simple surah tu. Selalu kita baca iaitu surah Al-Ma'un. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah cerita tentang orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari akhirat. Antaranya orang yang tak bagi, yang herdik anak yatim, yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Ayat tu walaupun cerita tentang Al-Ma'un, sebenarnya dia cerita tentang takwa, iaitu dia jaga hubungan dengan Allah tapi tak jaga hubungan dengan manusia. Kita ni yang seperti mana yang disebut-sebut sekarang ni, memang saya tak nafikan ada orang dia berulang-alik pergi umrah, pergi haji, ulang-alik mungkin sebab kemampuan dia, tapi daripada kalangan ahli keluarga dia mungkin tak berkemampuan kan, dari sudut jiran tetangga dia mungkin ada yang susah, yang nak sekolahkan anak pun mungkin tak mampu. Sepatutnya itu lebih afdal untuk dia bantu. Ada satu kisah berlaku pada Abdullah bin Mubarak dengan seorang lelaki nama Ali bin Muwaffaq. Ini satu riwayat lah dalam kitab Hilyatul Awliya. Dia cerita Ibnu Mubarak ni lepas dia haji, dia ni ulama, dia tertidur. Kemudian dia didatangi oleh satu malaikat maklumkan kepadanya tahun ni tak ada orang pun diterima hajinya melainkan seorang, Ali bin Muwaffaq. Dia pun terkejut. Jadi Ibnu Mubarak ni pergi cari siapa Ali bin Muwaffaq. Rupanya Ali bin Muwaffaq ni orang Damsyik, orang Syam. Dia pergi sampai ke Syria. Naik sampai ke Syam, dia cari siapa Ali bin Muwaffaq. Rupa-rupanya Ali bin Muwaffaq ni salah seorang daripada tukang kasut. Tukang kasut. Dia bila dia tanya ni, dia kata, "Wahai tuan, wahai Ali, kamu ni pergi haji ke?" Dia kata, "Tak, saya tak pergi haji. Saya tak pergi haji. Saya ada cita-cita pergi haji tapi saya tak pergi haji." Tapi kata Abdullah bin Mubarak, "Aku mimpi haji kamu diterima." Dia kata, "Tak, saya tak pernah pergi. Cuma tahun ni," dia kata, "saya dah simpan duit bertahun-tahun, duit hasil tukang kasut ni nak pergi haji. Satu hari isteri saya mengandung dan dia mengidam lauk jiran rumah sebelah." Ni tuan boleh baca riwayat ni, ada banyak riwayat lah. Dia kata, "Saya teringin lauk jiran rumah sebelah. Saya nak makan lauk rumah sebelah ni. Isteri jiran tu masak sedap, dia bau, dia kata saya nak lauk rumah sebelah lah bang." Lalu suami dia minta pada jiran dia, "Boleh tak minta sedikit, isteri saya mengidam lah." Jiran dia kata apa? "Makanan ni haram untuk kamu tapi halal untuk aku." Kata Ali, kenapa pula haram untuk aku tapi halal untuk kau?" Dia kata, "Makanan ini adalah kami telah sembelih keldai kami. Sebab apa? Kami tak ada makanan dah. Terpaksa sembelih keldai." Ini jiran ni. Ali pulang ke rumah dia, ambil duit simpanan haji dia, lalu diserahkan kepada jiran dia. Dia kata, "Inilah perjalanan haji aku kepada Allah Ta'ala." Dia kata, "Mungkinlah asbab itu Allah menerima haji aku." Maksudnya ada hak Allah yang kita kena tunaikan, tapi ada hak manusia juga yang perlu kita tunaikan. Tuan-tuan nak pergi haji umrah berulang-ulang, tapi kalau selesai hubungan dengan manusia, ada yang susah kita bantu dan sebagainya, tafadhal, tak ada hal. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai kita pergi buat ibadah-ibadah sunat ni sampai kita mengabaikan, meminggirkan hubungan kita dengan manusia. Orang mukmin dia ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan dia ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dua-dua ni dia kena seiring.